ramai di antara mangsa yang bersikap tidak waspada untuk menutup semua suis utama elektrik dan gas ketika banjir melanda sehingga ada yang menyebabkan berlakunya kebakaran di rumah mereka. Perkara pertama yang terlintas di fikiran saya adalah saya akan selamatkan benda penting seperti telefon bimbit. Kalau rumah dinaiki air, pasti saya selamatkan keluarga, anak-anak dululah. Kalau sempat selamatkan barang-barang, dokumen-dokumen penting, kita akan cuba untuk selamatkan. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini kembali untuk siaran 10 Oktober 2021. Terus ceria, terus berinspirasi bersama kami. InsyaAllah hari ini saya dan juga Fiza akan bersama anda dan akan berkongsikan pelbagai yang menarik untuk tatapan kita bersama. Tapi sebelum tu nak tanya apa khabar anda penonton-penonton semua? Okey ke tak tu? Sebab saya tengok di media sosial kan banyak juga yang rasa macam-macam lah luahan perasaannya. Maklumlah anak-anak dah pun kembali ke sekolah sepenuhnya walaupun ada diberikan kumpulan-kumpulan tertentu kan. Jadi ibu bapa ni dah lama tak hantar anak-anak ke sekolah. Jadi mereka mulalah ada macam-macam rasa macam dah selesa PDPR di rumah dan ada juga yang macam sedang cuba orang kata menyesuaikan waktu dan juga keadaan semasa bersama dengan mereka. Betul. Tetapi apa yang nak terus kami kongsikan kepada anda semua kat mana pun kita berada, apa sahaja kita lakukan, SOP itu paling penting untuk terus kita kekalkan. Kalau cakap tentang SOP yang harus kita kekalkan ini, nak tanya jugalah kepada Fatin. Fatin minggu lepas dia cakap dekat WHI, dia kata selepas hari Khamis ni saya lepas nak pecut terus balik kampung mak mertua saya. Okey, dah jumpa mak mertua dah? Alhamdulillah dah jumpa. Semua yang saya listkan untuk saya makan di kampung saya tu semua dah dapat. Tak ada apa yang tertinggal. Tapi itulah saya nak cakapkan, dalam kita bersuka, kita balik, kita pergi ke restoran untuk mendapatkan segala yang kita dah berapa lama kan kita tunggu-tunggu untuk makan-makan sedap sebagainya. Kita harus jugalah orang kata terus mematuhi SOP kan. Kita makan, kita bersama keluarga, tapi kita jangan lupa yang kita masih lagi belum menang. Kita terus pakai pelitup muka dan juga jaga penjarakan fizikal. Kalau kita tahu di restoran ni kan ramai yang berasak-asak kadang-kadang kan untuk berebut-rebut nak dapat. Jangan berebut. Tak Kita makanan tu. Betul. Kita tunggu satu persatu. InsyaAllah kita jaga penjarakan fizikal kita masing-masing. Okey, dan bercakap tentang penjarakan fizikal ini, bila Fatin kata kita belum menang, suka juga nak terus kita ingatkan kepada anda penonton-penonton yang kalau kita lihat dengan pelonggaran yang telah pun diberikan, yang mana kita dah pun pulang berjumpa dengan ahli keluarga, sanak saudara, merentas negeri, ini sebenarnya daripada usaha sama semua rakyat Malaysia. Betul, yang akur dan juga patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Tetapi kalau kita lihat laporan akhbar yang dikongsikan semalam di berita harian, yang mana kes positif COVID-19 ini meningkat lebih daripada 5,000 kes. Kalau boleh kita kongsikan kepada anda penonton-penonton, yang mana sebanyak 5,403 kes positif dilaporkan semalam. Inilah yang kita nak kongsikan kepada anda. Kita jangan terlalu rasa selesa sangat. Walaupun ada penurunan kes dan sebagainya, ramai dalam kalangan kita dah pun divaksin. Sebanyak 90 lebih 90% kan peratus dah pun divaksin. Kita kena terus menjalankan tanggungjawab kita untuk menjaga SOP. Betul. Bercakap mengenai tanggungjawab juga Fiza kan, kadang-kadang kita ni anak-anak perlu orang kata ekstra sikitlah untuk anak-anak kita dan juga ibu bapa kita kan. Ibu bapa kita ni taklah semuanya celik IT. Mereka kadang-kadang susah nak mengikuti segala teknologi yang ada kan. Kita bantu mereka untuk kenal pasti antara simptom-simptom mereka kan. Kalau ada gejala-gejala awal yang mereka hadapi itu, kita cepat-cepat bawa mereka mendapatkan rawatan. Lagi satu nak kongsikan, tadi sempat kami kongsikan di slide tersebut. Sebenarnya acap kali juga kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton agar kita semua terus cakna tentang perkara ini. Tentang pelitup muka ni, bila kita keluar dah boleh ada kemali sosial, dah boleh pergi ke kedai makan dan sebagainya. Kadang-kadang serba salah juga bila ada orang minta bergambar dan minta kita buka
pelitup muka. Bila kita cakap tak boleh mesti kena bergambar dengan pelitup muka, kadang-kala kita ni akan dilihat sebagai sombong dan sebagainya. Tetapi bukan sombong. Sebenarnya bukan kita sombong ataupun kita tak nak melayan permintaan tersebut, tetapi ini penting untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga insan-insan di sekeliling kita. Sebab kita tak tahu kan, mungkin kita yang boleh menjangkitkan kepada mereka dan sebagainya. Tolonglah faham. Jangan kecil hati. Penting untuk walaupun mengambil gambar dengan menggunakan pelitup muka. Setuju. Dan juga selain daripada itu, kita pulang ke kampung, jangan lupa untuk kit kendiri untuk kita buat dulu ujian. Itu paling penting. Itu sangat-sangat penting. Patin bukan pulang ke kampung je. Sebab sekarang ada banyak majlis sosial nak jumpa kawan-kawan pergi kedai makan dan sebagainya. Kalau boleh dengan harga kit kendiri yang sangat murah sekarang ni, saya rasa insya-Allah kalau ada rezekinya beli dan buatlah test tersebut sebelum kita berjumpa dengan individu-individu lain. Okey, kami nak kongsikan sesuatu juga kepada anda bercakap tentang komuniti, kasih sayang dan bagaimana tanggungjawab serta peranan kita terhadap bukan sahaja ahli keluarga tetapi juga orang-orang di sekeliling kita termasuk jiran-jiran. Kami nak kongsikan sesuatu kepada anda ini yang mana 8 keluarga berpakat untuk ubah lorong belakang terbiar jadi taman yang indah, cantik dan boleh jadi tempat beriadah. Betul, dan mereka ini sebenarnya mengambil inisiatif ini mula-mula daripada sepasang suami isteri dan mereka mengajak 8 keluarga berdekatanlah dengan rumah mereka untuk sama-sama menanam, orang kata mencantikkan halaman di belakang rumah mereka tu. Bukan untuk orang kata nampak hijau je, tapi untuk orang kata mendidik juga anak cucu mereka untuk melihat jenis-jenis tanaman di belakang rumah tu. Inilah yang dikatakan kan kerjasama, bak kata pepatah lah. Jiran sepakat membawa berkat, cantik je sejuk mata memandang. Ini yang kita kongsikan kepada anda yang sering kita war-warkan juga tentang konsep keluarga Malaysia ini. Bagaimana kita sentiasa bersatu padu, bagaimana kita saling menyantuni insan-insan di sekeliling kita. Dan kita tinggalkan itu, kami kongsikan kepada anda sesuatu yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Dan perkongsian ini kami ambil daripada TikTok individu-individu tentu yang telah pun kami kreditkan namanya. Jadi, apa kata anda saksikan perkongsian ini? Kita saksikan. Kau ada kat mana bawa tangkau ni? Kau ada kat mana? Ha? Kau ada kat mana? Apa ni? Halo? Kita celaka tak apa ni lah. Banjir. Habis dah bilik. Allah. Itu antara senario yang mana kan berlaku banjir dan juga air pasang, dan apa yang kita boleh lihat di sini visual tadi tu ramai antara kanak-kanak yang bermain. Itu antara yang menyumbang bahaya. Ini Fatin, ini kita nak ingatkan juga lah kepada anda penonton-penonton kan, kalau anda saksikan apa yang kami kongsikan, yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan lah. Kalau di kawasan-kawasan banjir, pastikan anak-anak anda sentiasa diawasi. Jangan dibiarkan bermain dengan air banjir. Betul. Itu kerana kita bimbang kalau mungkin ada air pasang yang kita tak tahu. Banjir dia banyak jenis Ada banjir termenung, banjir macam-macam lah yang akan kita
kongsikan sekali lagi. Jadi pastikan anak-anak anda ini tidak dibiarkan bermain sendirian ataupun bermain dengan air banjir ni, kerana ada banyak sebenarnya bukan sahaja bahaya tetapi penyakit-penyakit juga yang boleh anda dapati daripada banjir ini. Ini nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton di Wanita hari ini, yang mana hari ini kita nak kongsikan tentang persiapan ataupun kesiapsiagaan apa yang perlu kita lakukan pada waktu musim tengkujuh ini. Betul. Yang kita pastinya ini bukanlah satu benda yang baru kan. Saban tahun, setiap tahun ada beberapa daerah ataupun negeri di Pantai Timur selalunya mengalami banjir, dan ini sebenarnya yang kita perlu titik beratkan. Kalau sebelum-sebelum ini tak ada PKP ataupun tak ada COVID-19, bagaimana sebenarnya mereka terus menjaga keselamatan mereka dari segi kesihatan dan sebagainya. Tapi lain pula tahun ini dengan kita dah boleh pulang ke kampung dan juga disebabkan COVID-19 ini, bagaimana sebenarnya persediaan kita dan juga keluarga kita perlu kita titik beratkan. Ya, ini tahun kedua kita berhadapan dengan musim tengkujuh dan banjir ini dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Kami nak terkongsikan bersama dengan tetamu dua figura hebat yang bersama dengan kita, yang pakar dalam bidang mereka masing-masing. Dan seperti biasa, kalau anda mungkin ada pengalaman manis lah waktu banjir ni kan. Mungkin anda dinikahkan ke ataupun majlis persandingan anda ketika itu waktu musim banjir ke, ataupun waktu anda orang kata melakukan apa saja aktiviti yang ada kenangannya dengan banjir ini, terus kongsikan di media sosial kami seperti yang tertera di Kaca TV. Kami teringin nak baca sebentar nanti, tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Berlakunya musim tengkujuh di negara pada setiap tahun bukanlah satu perkara yang asing. Fasa awal monsun timur laut kebiasaannya akan terjadi dari bulan November hingga ke Disember, yang menyebabkan hujan lebat berlaku di beberapa kawasan, antaranya di Kelantan, Terengganu serta Pahang. Biarpun telah banyak amaran dikeluarkan bagi membuat persediaan awal, namun masih ada setengah pihak yang tidak peka dan peduli untuk mengambil tindakan selanjutnya sebelum berlakunya musim tengkujuh. Kurangnya persiapan dan persediaan dari segi keselamatan dan mental seseorang boleh mengakibatkan pelbagai perkara yang tidak diingini berlaku. Seperti kes yang dilaporkan sebelum ini, ramai di antara mangsa yang bersikap tidak waspada untuk menutup semua suis utama elektrik dan gas ketika banjir melanda, sehingga ada yang menyebabkan berlakunya kebakaran di rumah mereka. Selain itu, ada juga yang tidak mengasingkan dokumen penting sebelum berlakunya banjir di kawasan rumah. Musim banjir juga boleh menyebabkan berlakunya pelbagai penyakit berjangkit bawaan air dan makanan yang mudah merebak semasa dan selepas banjir. Antaranya seperti penyakit taun, malaria, demam denggi, jangkitan kulit serta keracunan makanan. Namun dengan bersiap sedia dan ada sikap mengambil peduli, bukan sahaja dapat membantu memastikan diri kita kekal selamat ketika banjir, malah ianya boleh membantu melancarkan lagi operasi pihak berkuasa dalam membantu mangsa-mangsa banjir. Persoalannya kini, sejauh manakah kesedaran rakyat Malaysia dalam mengambil tahu tentang isu ini? Apakah tindakan yang sewajarnya harus mereka lakukan bagi membuat persediaan awal sebelum tibanya musim tengkujuh? Itu dia tadi laporan yang telah pun disediakan oleh Natasha Hamzah, yang sebenarnya menceritakan sedikit tentang apakah topik yang bakal terus kami bawakan kepada anda penonton pada hari ini. Inilah kan, kalau kita cakap tentang musim tengkujuh ni, ada setengah pihak mungkin merasakan bahawa ini perkara biasa yang telah pun anda lalui. Tetapi bab kata pepatah, air yang tenang itu jangan disangka tiada buaya. Walaupun mungkin tiada buaya, tetapi mungkin ada bahayanya. Ini nak terus kami kongsikan bersama dengan anda, yang mana dua tetamu kita akan berkongsi tentang kepakaran mereka masing-masing. Bersama kami di dalam talian, kita bersama dengan Dr. Ahmad Riaz bin Mazli, pakar perubatan kesihatan awam, sektor kesihatan pekerjaan dan alam sekitar, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Assalamualaikum, apa khabar doktor? Minta maaf, saya tak dengar, sorry. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Okey, kita bersama dengan Dr. Riaz dan kita juga di studio bersama dengan Kapten Muhammad Zulhimi Zahari yang bersama dengan Fatin di hujung sana. Silakan Fatin dan juga Kapten.
dengan Kapten Muhammad Hilmi Zahari ya, selaku pegawai fasiliti dan juga dokumentasi daripada SMART. Assalamualaikum, apa khabar? Okey, Kapten, kalau kita tengok banyak sebenarnya peralatan menyelamat di depan kita ni. Kejap lagi kita akan pergi satu per satu. Tapi sebelum tu, mungkin kita boleh mulakan mukadimahnya lah kan, Kapten kan. Apa sebenarnya yang perlu masyarakat kita tahu berkenaan dengan banjir ni? Okey, firstly banjir ni kita biasa melihat di mana dia adalah satu bencana yang akan membawa kepada kesan yang agak buruklah kepada masyarakat setempat. Dan kita tak boleh mengambil sikap yang berlengah ataupun mengambil mudah berkenaan perkara ini kerana terlalu banyak impak. Saban hari dan juga setiap tahun kita akan menghadapi benda sama. So basically kita dah tahu dah apa sepatutnya kita kena buat. Dan misi kita kalau boleh kita tak nak ada mangsa di dalam setiap kejadian bencana tersebut. Okey, kalau kita tahu tadi tentang apa yang Kapten katakan tentang banjir kan. Tapi kita nak tahu jugalah kalau banjir ni ada macam-macam jenis banjir. Kalau musim monsun ni kita kebiasaannya dengar di negeri-negeri tertentu. Contoh seperti di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Tapi kalau kita lihat sekarang ni kadang-kadang banjir kilat ni di Selangor pun ada. Banyak kawasan di negeri. Jadi apa yang kita perlu faham tentang jenis-jenis banjir itu pula Kapten? Sama semuanya ke ataupun ada perbezaannya sebenarnya? Okey, baik. Biasanya banjir kilat ni dia berlaku dengan cepat dan dia akan surut pun agak cepat. Tetapi biasanya dia akan berlaku di kawasan-kawasan yang agak pack dengan keadaan trafik, di mana selalu kita lihat di lebuh raya biasanya akan berlaku dan terdapat juga di kawasan-kawasan perumahan. Dan kita pun kena sentiasa peka apabila berlaku kejadian sama ada banjir kilat dan kita kena standby lah apa yang patut kita lakukan. Dan di samping juga macam Fiza ada sebut tadi, banjir temenung. Banjir temenung ni biasanya berlaku dekat kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sama ada di laut ataupun di pantai, di sungai. Dan biasanya banjir ni akan mengambil masa yang agak lama lah untuk dia pulih ataupun reda. Okey, Kapten, kita nak tahu juga kan dah berlaku pun sekarang ini kan daripada November hingga mungkin dijangka hingga Mac. Tapi untuk SMART sendiri, peranan dan juga kesiapsiagaan dari pihak SMART. Okey. Pasukan SMART biasanya kita adalah bukan first responder, kita adalah second responder. So biasanya bila berlaku keadaan bencana yang melibatkan mangsa yang ramai dan juga keadaan akan bertambah lagi teruk, baru kita akan pergi respon kepada bencana tersebutlah. Seharusnya kita punya kepakaran adalah terutama kepada bidang runtuhan struktur. Dan untuk banjir ni kita juga akan terlibat untuk memberi bantuan dalam sudut operasi mencari dan menyelamat mangsa. Okey. Dan seronok dengar apa yang dikongsikan oleh Kapten tu tadi. Dan Fatin, Kapten serta para penonton semua. Kalau kita cakap tentang banjir ni kan, kebiasaannya kita fikir tentang macam mana nak letak barang ni, nak angkat mana? Kapet mak ni beli berapa ribu dulu kan kat Turki, nak kena angkat letak barang di mana. Tetapi ada kalanya kita terlupa tentang pentingnya juga untuk kita menjaga kesihatan diri, terutama sekali pada musim banjir ni, yang mana terdapat penyakit-penyakit bawaan banjir ni yang juga disebabkan oleh pembawaan banjir dan juga pemakanan. Ini yang nak kita tanyakan kepada doktor. Doktor, dah dengar saya? Boleh. Okey. Doktor, inilah yang nak kita kongsikan kepada penonton kita. Mungkin ramai juga dalam kalangan kita yang terlepas pandang bahawa selain daripada kita nak menyelamatkan diri kita, barangan-barangan kita di musim banjir ini, ada banyak juga sebenarnya antara penyakit-penyakit yang boleh dibawa oleh pembawakan air dan juga disebabkan oleh makanan yang kotor pada musim banjir ini. Jadi mungkin doktor boleh terangkan serba sedikit kepada penonton kita. Silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okey, bila berlaku banjir ni kita kena ingat satu perkara yang serius lah. Maknanya bila berlaku banjir ni bukan saja bila air tu naik, bukan saja air bersih yang naik ya. Air dari kumbahan pun naik sama ya. So bila kita fikirkan bahawa air kumbahan tu naik, maka kita perlu fikirkan penyakit-penyakit yang boleh dibawa oleh air kumbahan tu lah. Jadi walaupun kita fikir ingatkan air banjir tu nampaknya jernih ke, tapi kita fikir yang apa yang berlaku di belakang ni lah. So yang kita tak tahu selalunya kita nampak ialah air kumbahan ni dia membawa kuman-kuman, bakteria,
virus lah yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit lah. Juga selain daripada yang telah disebutkan sebelum ni, kolera, typhoid, juga boleh membawa penyakit seperti acute gastroenteritis, dysentery, dan juga kencing tikus, leptospirosis. So yang ni pun boleh membawa penyakit lah kepada mereka yang terkena dengan air banjir lah. Doktor, inilah yang kadang-kadang kita tak sedar kan, seronok kita main air, nampak jernih. Rupanya air yang kita tengah bergenang-genang tu adalah air yang dibawa oleh kumbahan dan sebagainya, yang boleh juga mendatangkan pelbagai penyakit bawaan air ni. Tersenyum doktor. Tapi doktor, itu bagi kita yang mungkin boleh terdedah kepada penyakit tersebut. Tapi kalau boleh doktor kongsikan juga lagi, apa antara bahaya yang bakal kita berhadapan kalau lah kita tidak menitik beratkan penjagaan kesihatan diri kita dan juga kebersihan sewaktu musim tengkujuh ataupun musim banjir ni, doktor? Okey, kalau kita lihat daripada penyakit-penyakit yang ada bawaan banjir ni, bawaan air ni, dia boleh menyebabkan, kalau kita tak jaga kebersihan, maka dia boleh menyebabkan kita mengalami penyakit-penyakit yang melibatkan saluran pemakanan lah. Contohnya kita mungkin mengalami food poisoning, kita mengalami muntah-muntah, cerit-berit, dan daripada situ seseorang itu akan kehilangan air yang banyak lah. Jadi bila kehilangan air yang banyak, cerit-berit semua tu, dan dia akan menyebabkan seseorang tu akan jadi lemah, tidak berfungsi, tidak dapat berfikir dengan baik, dan akhirnya mungkin boleh menyebabkan kematian lah kalau berlaku, sehingga menyebabkan dehydration. So itu bahaya-bahayanya kalau kita tak menjaga kebersihan diri lah. Ada banyak bahayanya sebenarnya, doktor, kalau kita tak menjaga kebersihan diri kita, yang mana bukan biasa-biasa, tetapi ia juga boleh membawa kepada kematian jika kita tidak menjaganya dengan bersungguh-sungguh. Doktor, banyak lagi kita nak tanya kepada doktor, tapi sebelum tu, ini perkongsian daripada rakan penerbit di dalam panel. Inmahat kongsikan kepada kami daripada Hasan Hamid, katanya musim banjir pasti memberi rezeki yang tak disangka. Misalnya udang galah, ikan-ikan sungai seperti raja ikan, iaitu ikan kelah. Wow, ikan kelah. Dan tapi yang tak ada, dia kata, kecuali ikan siakap viral. Dan ada lagi satu daripada Nisha Elisha. Ini kenangan beliau. Katanya ketika banjir terpaksa angkat arwah mak, pindahkan mak ke rumah jiran yang atas bukit sebab mak saya stroke. Itulah yang kenangan yang tak dapat dilupakan. Terima kasih kepada jiran-jiran yang membantu Nisha Elisha 2 ini. Okey, itu antara orang kata peristiwa-peristiwa yang suka dan duka lah dilanda banjir ni kan. Kita nak tanya juga kepada Kapten kan, dalam senario masyarakat kita sekarang ini kan, bila banjir je mereka biarkan kadang-kadang anak-anak mereka, sebab benda ni saban tahun berlaku. Jadi bahaya tu mungkin mereka nampak ataupun ambil ringan. Apa sebenarnya persiapan ataupun mereka perlu berjaga-jaga apabila banjir? Sebab kita tak tahu risiko banjir tu pada tahun itu bagaimana, mungkin lebih berbahaya dan sebagainya. Betul kan? Okey, biasanya banjir ni kita akan dapat lihat dia jadi macam satu pesta. So kita lihat ramai kanak-kanak pesta air, dia orang akan bermain air tu. Sebenarnya kita yang macam ada doktor maklum tadi, kita tak tahu apakah kandungan yang dibawa pada air tersebut. Dan juga kita tak tahu bagaimana arus air tersebut. Kemungkinan pada masa ketika diorang tengah bermain air pada itu, berlakunya kepala air ataupun arus yang deras sekali lagi dan boleh mengakibatkan kemalangan berlaku tersebut. So amat berbahaya sekali lah kalau kita galakkan anak-anak kita untuk bermain air di musim banjir tersebut. Itu antara yang perlu kita titik beratkan sebagai ibu bapa, kita awasi anak-anak kita. Yes, betul. Baik Kapten, kita dah tengok banyak sebenarnya peralatan menyelamat di depan kita ni. Kalau boleh kita nak pergi satu persatu. Kita nak mulakan dari sana. Apa antara fungsi ataupun bila masa untuk digunakan peralatan tersebut. Okey, baik. Kalau tuan-tuan dan puan dapat lihat di hadapan saya ni adalah peralatan yang kita akan bawa untuk operasi menyelamat di air, dan kita akan bermula dengan throwing bag. Okey. So kalau hati dapat lihat, throwing bag ni adalah fungsi dia, kita akan melontarkan kepada mangsa yang tak dapat kita capai. So mangsa tersebut akan berbaut pada throwing bag ni dan kita akan tarik dia ke bot lah. So yang seterusnya, yang warna kuning ni adalah water rope. Dan ini adalah macam biasalah, kita life jacket lah. Okey, Kapten, sorry saya maaf saya mencela. Kalau kita banyak sebenarnya situasi kalau kita nak menyelamatkan ini, lagi-lagi kalau air yang keruh tu, bagaimana sebenarnya, apa antara cabaran-cabaran kalau kita nak menyelamatkan mangsa? Baik, kalau situasi air yang keruh, kita tak dapat lihat
apa yang berada di bawah air tersebut dan kita tak tahu macam mana keadaan tersebut. Sama ada kalau kita arus atas tu kita nampak tenang je, tapi Betul. kita tak sangka di bawah tu arus yang laju. So antara cabarannya adalah semasa kita nak menyeberang ke kawasan yang kita boleh sampai. Dan kita akan bawa water rope ni lah untuk buat proses pemindahan untuk arus deras. Okey, itu antara apa orang kata peralatan untuk mereka menarik mangsa dan sebagainya. Yes, Kalau kita boleh teruskan Kapten. Okey, dan seterusnya kita ada juga peralatan scuba lah. Yang ni kita akan standby untuk worst case di mana sekiranya terdapat mangsa hilang ataupun mangsa lemas dan kita akan memakailah untuk peralatan scuba tersebut. Dalam kedalaman berapa yang perlu digunakan ini? Biasanya 10 ke 15 meter. Okey, Fiza ada apa-apa nak? Okey, saya tengok apa yang dikongsikan oleh Kapten tu, saya pun rasa teruja dan saya pasti ini bukan kerja mudah. Yes, Tahniah kita ucapkan kepada pasukan terima SMART, kasih. bomber dan semua pihak yang terlibat dalam masa yang sama sentiasa bersiap siaga bagi memastikan nyawa kami sentiasa terjamin, yang sentiasa membantu di kala sukar. Dan itu kita bercakap tentang dari segi keselamatan, bantuan dan sebagainya. Bila kita cakap tentang kesihatan ini tadi, doktor dah kongsikan antara jenis-jenis penyakit bawaan air ini. Tetapi doktor, dalam keadaan sebegini, kita bercakap tentang pesakit-pesakit yang sedia ada, pesakit yang mungkin mempunyai penyakit-penyakit komorbiditi yang mana mereka ini memerlukan ubat-ubatan, mereka juga memerlukan pemerhatian yang lebih. Macam tadi kita kongsikan ada dalam kalangan penonton kita yang mana terpaksa mengangkat ibu yang stroke ke tempat yang lebih tinggi dan sebagainya. Dalam keadaan banjir ini, apakah persediaan awal ataupun apakah perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh penjaga dan juga individu-individu yang sememangnya mempunyai masalah-masalah kesihatan ini? Apa yang perlu mereka titik beratkan sebenarnya, doktor? Okey, kita bagikan kepada beberapa kategori lah. Pertama yang mereka yang sihat, boleh berjalan. Yang mereka yang punya penyakit kronik, itu mereka sudah ada ubat-ubatan yang boleh dibawa bersama. Jadi ubat-ubatan ni hendaklah dikumpul, hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan pastikan dia tak terkena air banjir lah. Maknanya bila berlakunya arahan untuk berpindah, maka ubat-ubatan ni mestilah dibawa bersama lah dan sebaik-baiknya dia disimpan di satu tempat ataupun satu beg yang kita boleh grab on terusnya bila keluar tu. Jadi itu yang sebaik-baiknya lah. Itu orang yang boleh berjalan, yang boleh bergerak lah. Tapi bagi mereka yang penyakit kronik dan juga mereka yang ada kesukaran untuk bergerak, nasihatkan mereka ni supaya berpindah awal ke rumah saudara mara yang lebih selamat lah, supaya dia tidak menyebabkan kesukaran apabila dia disuruh pindah ketika keadaan kecemasan nanti lah. Jadi sebenarnya dibawa lebih awal lah supaya kita tidak mengalami kesukaran pada masa itu. Okey. Doktor, tetapi ada juga pesakit-pesakit dalam kalangan mereka yang mungkin memerlukan rawatan dialisis. Yang satu, yang mereka perlu pergi ke pusat dialisis. Nombor dua, yang menjalani peritoneal dialisis seperti mendapatkan rawatan dialisis di rumah dan sebagainya, memerlukan tempat yang bersih. Dan kita melihat hari ini kita bukan sahaja berhadapan dengan masalah banjir, tetapi kita juga berhadapan dengan masalah pandemik COVID-19 yang mana kebersihan itu sememangnya antara faktor utama untuk dititik beratkan. Bagaimana kita melihat dalam keadaan sebegini? Apakah yang kita boleh bantu mereka ini? Okey, bagi mereka yang berpindah ke pusat-pusat pemindahan yang ada hemodialisis, mereka ni sebenarnya dah berdaftar pun dalam registri hemodialisis kebangsaan. Jadi mereka ini kalau tidak dapat hadir ke pusat-pusat dialisis bagaimana jadual, mereka ni akan cuba dikesanlah melalui daftar yang sedia ada tu, alamat ke rumah ke dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kalau di pusat-pusat pemindahan tu kita ada pasukan perubatan kita yang akan melawat setiap hari atau selang beberapa hari, maklumkan kepada pasukan perubatan tu bahawa ini keperluan-keperluan perubatan kita tu, utamanya hemodialisis dan juga peritoneal dialisis. Jadi situ kita boleh Kementerian Kesihatan boleh aturkan bagaimana diteruskan dialisis tersebutlah. Itu cara ini.
Okey. Nah, kita bukan saja bercakap tentang mereka yang dialisis tapi mungkin juga mereka yang perlu mendapatkan rawatan kemoterapi ataupun radioterapi, doktor ya. Okey, doktor, banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan doktor dan juga kapten. Lepas ni nak tanya kepada kapten bagaimana pula langkah-langkah yang dilakukan oleh pasukan SMART sendiri kalaulah mangsa-mangsa banjir itu berada di kawasan-kawasan yang terpencil yang sukar untuk dekati dan dibantu. Apa antara langkah-langkah yang akan dikongsikan bersama dengan kapten sebentar ini. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dan terus kami nak kongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita Hari Ini tentang soalan yang tadi sebelum berehat kita dah tanyakan kan. Kalau kapten di kawasan-kawasan yang sukar untuk kita dekati ataupun kawasan tinggi ke susah aksesnya untuk membantu mereka, apa antara tindakan yang akan dilakukan oleh pasukan SMART? Okey, biasanya saya secara personal memang saya ada pengalaman lah pada tahun lepas di mana di banjir di Rauk, kalau tak salah saya, dia ada 2-3 kawasan yang terpaksa kita cross untuk capai kepada mangsa tersebut. Di mana dia ada 2-3 checkpoint dan kita tak boleh pergi terus menggunakan bot dan juga menggunakan lori. So apa yang kita buat, kita terpaksa berhenti di setiap checkpoint dan menggunakan kemudahan orang kampung yang ada kat sana lah. So macam Fiza cakap tadi, so antara cabaran paling besar ialah kita tak nampak apa yang di hadapan ataupun di seterusnya. So yang uniknya kita menggunakan peralatan kita lah, drone set ni. So dengan pantauan dan juga tinjauan drone ni, kita akan dapat akses gambar dan juga kita boleh lihat di mana laluan untuk kita masuk dan terus capai kepada mangsa tersebut. Tapi kalau kita tahu kan banjir ini juga disebabkan angin kencang dan sebagainya, kadang-kadang boleh menyebabkan bukan sahaja banjir tapi tanah runtuh juga, Kapten. Mungkin kalau Kapten nak kongsikan antara peralatan untuk kita kesan lebih awal. Okey. Ini adalah contoh peralatan. Kalau kita dapat lihat, dia macam kita nak teropong orang tapi sebenarnya bukan. So yang ni adalah namanya movement sensor. Okey. So alat movement sensor ni dia akan detect pergerakan tanah dan juga pergerakan struktur sekiranya berlaku getaran serendah 0.5 mm. So apa yang alat ni akan bagi bantuan, dia akan bagi alarm, dia akan bagi warning dan kita akan bagi arahan semua anggota penyelamat harus keluar daripada kawasan operasi tersebut sebabnya membahaya kepada keadaan penyelamat. Okey. Kita boleh tunjuk ke bunyi dia tu? Boleh buka bising kan bunyi dia? Tak boleh ya? Okey, tak apa. Okey. Tapi saya nak tanya sebelum nak pergi kepada doktor, Kapten. Kalau kita cakap tentang banjir ni, macam tadi Kapten dah cakap lah, ada orang yang dia banjir ni dianggap macam pesta air. Walaupun kita tahu ada banyak bahaya yang menanti dalam banjir ni kan. Apa antara faktor-faktor yang menyebabkan kadang-kala sukar untuk kita sampaikan arahan kepada penduduk-penduduk yang terlibat di kawasan banjir ni untuk mereka berpindah? Sebab ramai juga yang ingkar dengan arahan kan, dah diminta pindah untuk ke pusat pemindahan, berada di tempat yang lebih selamat, lebih landai, lebih tinggi dan sebagainya, tapi selalu degil. Apa antara faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, Kapten? Okey, biasanya benda ni selalulah kita alami saban tahun, di mana kami pasukan-pasukan penyelamat ni agak sukar untuk mengarahkan ataupun memberi makluman untuk mangsa tersebut berpindah. Kebiasaannya apa yang jawapan mereka berikan, mereka duduk situ lebih lama daripada kami sampai di situ. Bermaksudnya sehingga 10 ke 15 tahun kadang-kadang tak pernah berlaku banjir dekat kawasan tersebut. So dia kata tak mungkin air akan lebih pada paras pinggang. Tapi sebaliknya bila air dah makin tinggi, kita terpaksa pergi juga ke tempat yang sama untuk mengeluarkan mangsa yang sama. So itu adalah antara faktor yang dia tak nak berpindah keluar. Saya kira ini perkara yang harus kita didik diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat dan komuniti untuk kita patuh kepada arahan. Bagaimana kita perlu mematuhi peraturan-peraturan ataupun SOP yang ditetapkan berkaitan pandemik COVID-19. Arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan diri juga harus anda patuhi bagi memastikanlah keselamatan diri anda terjamin. Baiklah, doktor. Mungkin doktor nak kongsikan juga kepada kami di studio dan juga penonton-penonton. Bila kita cakap tentang situasi dan keadaan hari ini,
hampir 2 tahun kita berperang dengan pandemik COVID-19 ini. Kita masih lagi belum menang dan dalam masa yang sama kita juga berhadapan dengan masalah musim tengkujuh ini. Apa antara perkara yang paling dan perlu kita titik beratkan khususnya dalam penjagaan kesihatan agar kedua-duanya ini seimbang, Doktor? Silakan. Baik, apabila berlakunya banjir kilat pada lebih kurang bulan Mei tahun lepas, dan hujung April, jadi kita berfikir bahawa patut ada sesuatu guidance ataupun panduan kita macam mana kita nak menghadapi keadaan banjir pada musim pandemik. Macam mana kita nak pastikan masyarakat kita ni selamat daripada kedua-dua bahaya lah. Kita minimumkan sebanyak mana yang mungkin bahaya yang boleh terkena pada masyarakat. Jadi pada masa itu kita pun membuat garis panduan dan sebenarnya dia tak banyak beza pun dengan garis panduan yang selama ni kita pakai. Maknanya sebenarnya penjarakan tu sebenarnya sepatutnya dah ada di pusat-pusat pemindahan dengan supaya kita boleh mengelakkan penyakit-penyakit yang kita sebut tadi kan, macam penyakit bawaan air, penyakit akibat kesesakan, contoh konjungtivitis, contohnya seperti chickenpox. Kita boleh elakkan tu kalau kita buat penjarakan yang sesuai, yang cukup. Jadi cuma dalam keadaan pandemik ini kita kena pastikan bahawa penjarakan tu ataupun SOP diperketatkan dalam punya wabak di pusat-pusat pemindahan. Jadi kita cuma perkemaskan dan kita pastikan penjarakan dan cuma kita tambah lagi yang benda biasa yang kita pernah dengar setahun 2 tahun dulu, iaitu 3W 3S. Pakai mask, basuh tangan, pastikan tidak bersalam, tidak di tempat sesak, tidak di tempat sempit, tidak bercakap depan dekat-dekat. So itu yang kita tekankan dalam pada musim banjir pada masa pandemik inilah. Dan termasuk juga kita fikirkan bahawa pengudaraan di tempat-tempat seperti pusat pemindahan tu perlu juga diperhatikan supaya kita boleh mengurangkan lagi risiko COVID-19 di pusat pemindahan. Okey, itu dia. Ini yang penting untuk kita pastikan keselamatan diri dan juga kesihatan diri kita sentiasa terjamin. Kerana sebelum kita nak jaga orang sekeliling kita, kita kena jaga diri kita juga kan, Doktor? Kita sihat, insya-Allah kita juga boleh memberi ataupun membantu insan-insan di sekeliling kita. Kapten, mungkin Kapten nak kongsikan kepada penonton-penonton juga. Tadi Doktor Kapten dah kongsikan tentang peralatan-peralatan ini. Ini peralatan oleh mereka yang profesional. Tetapi bagi penonton-penonton yang berada di rumah, mereka mungkin tak ada peralatan ini di rumah, tetapi dalam menghadapi situasi musim tengkujuh yang tak menentu ini, apa mungkin peralatan asas yang mereka perlu ada di rumah untuk menyelamatkan diri? Contoh seperti lampu penyuluh ke ataupun bagaimana, Kapten? Silakan. Okey, baik. Jadi untuk penonton-penonton di rumah apa peralatan yang perlu kita sediakan adalah contoh kita kena ada kit makanan. Sebab apa? Kita tak tahu bila air tersebut akan surut dan kemungkinan ada yang kita dapat lihat mangsa tersebut dia sampai tinggal di atas bumbung rumah. Dan kemudiannya alatan macam tadi Fiza ada sebut, lampu suluh tu amat penting lah bila berlaku di waktu malam. Suka untuk kita melihat ataupun mencari apa-apa barang yang penting. Dan kalau boleh kita sarankan cari apa-apa yang boleh menampung ataupun yang boleh terapung di permukaan air. Contoh paling simple yang paling penting sini adalah life jacket lah. Life jacket ini amat penting. Dan saya berpandangan wajarlah untuk setiap isi rumah memiliki life jacket di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk berlakunya banjir tersebut. Kapten, di hujung perbincangan ini mungkin tips untuk mereka kan, kalau kita nak meninggalkan rumah untuk kita ke PPS dan sebagainya, apa antara yang perlu kita titik beratkan seperti jaga kita punya dokumentasi dan sebagainya, dan mungkin boleh kongsikan. Okey. Baik, untuk penghuni-penghuni di rumah, sebelum kita nak tinggalkan rumah untuk berpindah kepada pusat pemindahan, perkara yang pertama sekali kita haruslah memastikan setiap switch ataupun peralatan elektrik telah dimatikan dan juga kalau boleh kepala gas tu dicabut dan pastikan dokumen-dokumen penting juga dibawa sekali lah untuk kita beralih kepada pusat pemindahan dan tidak lupa juga kepada ubat-ubatan kepada yang
berpenyakit. So saya rasa itu adalah benda-benda yang harus dititik beratkan lah. Selain daripada persiapan kita meninggalkan rumah, persiapan emosi juga kan. Yes, kalau boleh betul. kita tenang, kita bersama-sama ataupun mendapatkan hikmat nasihat daripada mereka yang pakar. Baik, Fiza ada kongsikan sesuatu. Kalau boleh saya nak bacakan di Facebook daripada Mas Turagani yang mana beliau menyatakan, Assalamualaikum, fenomena banjir memang dah sinonim dengan kita. Jadi kita berhati-hati. Saya bersimpati dengan kawan-kawan yang terlibat dengan banjir ni. Tahniah kepada bomba, Jabatan Pertahanan Awam dan juga NGO yang lain termasuklah SMART sendiri. Dan Natma. Okey, di penghujung perbincangan kita ini, Doktor, sedikit pesanan ringkas kepada penonton-penonton kita dari sudut kesihatan berkaitan musim tengkujuh ini. Silakan. Okay, pertama kita kena jaga keselamatan kita pada yang kawasan yang mudah berisiko untuk banjir ni. Jaga keselamatan kita dari segi air banjir tu. Jangan kita main-main air banjir. Kita tak tahu dalam air banjir tu ada kuman, boleh menyebabkan penyakit. Dan selain itu juga dia boleh menyebabkan penyakit lain seperti mungkin ada ular berpindah ke. Mungkin ada bahan-bahan lain yang sama ditolak oleh air itu mungkin terlanggar masuk, kita masuk air juga. Itu pertama tentang air banjir tersebut. Kedua, kita kena ingat tentang kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Jadi kita hati-hati bila berada di tempat-tempat yang ada orang lain. Kita pastikan bahawa kita tidak berada di tempat yang sesak. Pastikan kita patuhi SOP dan juga patuhilah apa yang boleh yang kita patut selamatlah dalam COVID-19 ni. Jadi itulah dua pesanan penting yang ringkaslah yang boleh saya sampaikan pada kali ini. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada doktor di atas perkongsian itu tadi. Dan Fatin, silakan. Dan kepada Kapten Muhammad Zuhilmi Zahari kerana berkongsikan mengenai antara peralatan dan juga orang kata tindakan-tindakan awal sebelum kita orang kata berdepan dengan banjir ini. Terima kasih kita ucapkan. Dan penonton, kita banyak lagi nak kongsikan selepas ini, tapi sebelum tu kita nak bawa anda untuk segmen tajaan. Kita nak bersama dengan Candle Nuts. Silakan. Hai, Assalamualaikum kepada penonton-penonton wanita hari ini. Nama saya Dr. Nadia Rashid. Saya ialah pengasas Candle Nuts by Nadia. Produk kami ialah lilin wangi tanpa sumbu, khas untuk rumah anda. Rumah wangi, jiwa happy. Pernah tak anda beli lilin wangi di luar sana, bau dia biasa-biasa sahaja? Kalau ada yang wangi pun harga dia mahal sangat. Kalau mahal, nak beli banyak-banyak jenis pun tak boleh. Nanti over budget. Betul tak? Dan sebab itulah banyak pengguna-pengguna berubah kepada Candle Nuts by Nadia. Sebab apa? Bau yang kami hasilkan sangat kuat. Kalau pasang dekat ruang tamu, sampai ke dapur boleh bau. Dan walaupun bau dia kuat, dia tidak memeningkan kepala ya perempuan, sebab minyak wangi yang kami gunakan diimport khas daripada Perancis dan berkualiti tinggi. Kami punya lilin juga sangat berkualiti dan selamat digunakan untuk seisi keluarga. Anda tak perlu risau kerana kami sudah pun menghantar lilin wangi kami untuk ujian makmal dan memastikan tiada bahan-bahan kimia berbahaya yang dikandungi oleh lilin kami ini. Mesti penonton tertanya-tanya, macam mana cara nak guna lilin ni, betul tak? Okey, dapatkan aroma burner, panaskan dia, letak 2 biji lilin di atasnya, biarkan ianya cair, wangiannya boleh bertahan 4 ke 8 jam. Kami juga terdapat 15 jenis wangian dan anda boleh grab semua kerana harganya murah dan anda boleh ubah bau ikut cita rasa anda dan ikut mood anda. Berbaloi sangat. Macam mana cara nak dapatkan produk kami? Anda boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV dan boleh search Candle Nuts by Nadia di laman Instagram ataupun Facebook dan dapatkannya dengan ejen-ejen kami yang berdaftar. Kepada suri rumah dan wanita di luar sana, kami juga membuka peluang untuk anda menjadi ejen dengan modal yang sangat rendah ataupun tanpa modal sebagai dropship. Telah ramai yang berjaya membuat puluhan ribu, malahan ratusan ribu hanya bekerja daripada rumah sahaja. Kalau anda mula baru nak berniaga, jangan risau.
kerana training dan kelas-kelas percuma ada disediakan. Bahan-bahan pemasaran juga disediakan oleh HQ untuk anda mudah menjual. Jika anda ingin sertai kami, hubungi nombor yang tertera sekarang. Kami juga ada menjalankan promotion sale 11-11 dan jika anda ingin mendapatkan lilin wangi kami dengan harga yang jauh lebih murah, cepat-cepat dapatkannya sekarang. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Itu tadi perkongsian daripada Candle Nuts dan seperti yang telah pun Fatin kongsikan tadi, apa saja perkongsian daripada kedua-dua tetamu kami sebentar tadi, kami harapkan dapat memberi sesuatu yang bermanfaat untuk sama-sama kita jadikan sedikit bekalan untuk kita meneruskan kehidupan harian kita. Dan bagi anda yang berada di kawasan-kawasan yang mudah untuk banjir ataupun memang kebiasaannya akan banjir, pastikan langkah-langkah keselamatan dan juga kesihatan diri dititik beratkan. Yang paling penting sekali, kalaulah anda ini seorang caregiver ataupun penjaga yang memang ada ahli keluarga yang kurang sihat, sakit dan sebagainya, pastikan anda sedia asingkan dokumen-dokumen penting, perubatan-perubatan dan kalau nak keluar rumah tu pastikan juga Swiss ditutup dan juga macam tadi Kapten pesan, pastikan juga penutup kepala gas itu dibuka bagi mengelakkan daripada berlakunya mudarat ataupun masalah-masalah yang tidak diingini. Baiklah penonton-penonton semua, kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Ada sesuatu yang menarik nak kami kongsikan dengan anda berkenaan siapa peminat cerita ini. Anda kena ambil tahu yang mana. Kepada penonton Setia TV 9, kini budak intern telah bertukar waktu siaran. Kalau nak tahu apa lagi yang akan terjadi kepada Bainon, Easy, Ryan dan juga Carl, anda kena tengok macam mana mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan juga anda kena teruskan menonton Budak Intern pada setiap Sabtu jam 8.30 malam. Dan juga anda boleh saksikan juga di Astro 149 dan juga My Freeview 109. Okey, itu tentang siri Budak Intern. Seronok kan? Ada masa terluang ni selain daripada kita menyaksikan perkongsian cerita-cerita yang menarik kan. Ini ada juga nak dibacakan daripada Cik T yang sempat dikongsikan di laman sosial Facebook kita. Katanya kita juga perlu sentiasa peka dengan persekitaran, tengok berita di media sosial dan juga TV, simpan baik-baik dokumen penting di tempat selamat. Dan saya kira kita kena cakna jugalah kan, kena tahu apa yang patut kita lakukan kalau ada mungkin pengumuman tertentu yang disampaikan. Dan yang paling penting sekali bagi anda yang memang mungkin dah sentiasa setiap tahun berhadapan dengan masalah banjir ni, mungkin mereka dah lebih bersedia. Tetapi bagi kita yang mungkin tak sangka boleh berlakunya banjir ni, jangan kita ambil sambil lewa ataupun leka mahupun alpa, kita kena juga sentiasa bersiap sedia. Macam tadilah doktor dan juga Kapten katakan kan, kalau ubat-ubatan tu, ubat-ubatan yang penting tu, kita pastikan dah masuk dalam beg plastik yang tak boleh basah, sebab takut nanti kalau ubat tu basah dah jadi mudarat dan tak elok pula kan. Itu yang paling penting sekali, dokumen-dokumen penting. Kalau mak-mak kita lah barang kemas dan sebagainya kan. Kalau kita cepat masuk dalam kotak. Tapi kita jangan ingat pasal barang kemas je. Kita kena ingat juga yang sebenarnya kalau kita bekerjanya, kita perlukan seperti macam komputer riba kita, telefon bimbit untuk kita menghubungi orang lain, power bank, Fatin. Power bank tu pun penting juga. Sangat-sangat penting. Dan kalau boleh, kita faham kan kalau kita dilanda situasi banjir ni, kita cemas, kita dalam beremosi kan. Di mana kalau pasukan-pasukan tu datang membantu kita, janganlah pula kalau lambat dimarah pula mereka kan. Kadang-kadang mereka pun menjalankan, mereka pun mengambil waktu kan, sebab ramai yang perlu dibantu. Anak-anak, Fatin? Anak-anak dan juga yang paling penting, kita punya haiwan peliharaan, jangan dilupakan. Okey, pastikan awasi anak-anak anda, jangan biarkan mereka main air yang walaupun nampak cetek. Kita tak tahu apa bahaya yang mungkin berada dalam tu, macam air, macam tadi doktor katakan takut nanti ada ular dan sebagainya. Itu yang paling penting sekali. Dan kalau nak makan buah, pastikan buah tu dikupas kulitnya. Betul, minum air dan juga makanan yang masak, bukan mentah. Untuk kita terus jaga keselamatan kita. Dan esok kami akan kembali dengan satu lagi topik, iaitu bahana ria.
riak. Wow, bahana riak Sekarang ni kalau cakap tentang riak ni mungkin dah jadi satu macam trend pula di media sosial. Semua dikongsikan. Kalau dulu riak dari segi kata-kata kita membawa dan sebagainya, sekarang dia dah ke arah teknologi. Dia dah lebih secara terbuka dan sebagainya. Esok perkongsiannya bersama dengan tetamu-tetamu kami di dalam talian dan juga di studio yang akan terus kami bawakan menerusi program Wanita hari ini. Jadi yang baik-baik itu anda jadikan tauladan, yang buruk itu jadikan sempadan. Semoga ada banyak manfaatnya daripada perkongsian kami hari ini. Kami undur diri dulu. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.